Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, untuk video hari ini, video keempat saya kan. Semalam saya ada sambung video kan sebab saya terlupa nak habaq yang lagi satu perenggan yang hantu kumkum tu kan. Okey. Jadi saya tak file, saya just baca je, saya screenshot. Okey. Sebelum hampa tengok video saya, hampa kena like, comment and subscribe. Tak share pun tak apa. Okey, jom kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk video hari ini saya akan cerita tentang Jalan Karak yang satu. Hampa kena tunggu untuk part kedua, part ketiga ataupun part keberapa. Kalau saya rajin, saya akan post esok untuk part ketiga, tapi tak tahulah sebab esok kan dah start sekolah. Okey, jom kita mulakan. Okey. Yang ni 5 kisah seram di Lebuh Raya Karak. Okey, lepas tu dia ada buat koma-koma tu sikit. Lepas tu dia kata, jangan baca jika anda takut. Okey, tapi saya baca je sebab ni tengah hari, nak takut apa. Okey, ni yang satu punya, yang part 1, video part 1. Nampak emak saya tak? Okey, jom kita baca. Seorang lelaki yang berasal dari Kuala Lumpur mahu pulang ke rumah pada waktu malam. Ramai juga yang memilih untuk menggunakan Lebuh Raya Karak kerana mahu mengelakkan kesesakan jalan raya dan juga bahang panas matahari. Ya, dekat satu perenggan ni, kita dah nampak dia kata dia nak balik pergi jumpa mak dia, seorang lelaki ni. Dia mungkin dia bekerja dekat KL, lepas tu dia nak balik kampung, rumah mak dia. Lepas tu dia guna jalan Karak ni sebab dia nak mengelakkan daripada bahang matahari kan. Sebenarnya jalan Karak ke jalan lama macam ni kan hutan kan. So macam teduh lah sikit daripada kita punya jalan raya yang biasa punya tu kan terik, tak ada pokok pun ada sikit je kan. Okey, jom kita sambung perenggan yang kedua. Akibat terlalu penat dan mengantuk pada malam itu, lelaki ini memilih untuk berhenti dan mahu di bahu jalan dan tidur di dalam kereta. Okey, hampa bayangkanlah, dia mai daripada KL, dia nak balik kampung, dah sampai dah ke jalan Karak tu, dia pun letih. Lepas tu dia nak berhenti kejap lah dekat bahu jalan Karak tu, dekat tepi jalan Karak tu kan. Okey, sambung. Baru sahaja beberapa minit terlelap, dia kembali dikejutkan dengan bunyi ketukan tingkap dari luar. Rupanya ada seorang budak lelaki yang merenungnya tanpa berkelip dan bertanya di mana ibunya. Oh, okey. Dia baru je lelap, dia baru tidur macam mana. Dia baru tertutup je mata dia sikit dalam beberapa minit. Lepas tu ada seorang budak kecil. Dia budak, bukannya macam tingkatan, dia budak, okey. Sambil duk tenung je kat tingkap kereta dia sambil tanya. Tak berkelip budak tu. Dia tanya macam ni kat budak lelaki yang nak balik jumpa mak dia tu. Ada nampak mak saya tak? Okey. Lepas tu dia kata, tanpa berfikir panjang, nalurinya kuat mengatakan dia harus menghidupkan enjin kereta dan memecut laju tanpa mempedulikan budak misteri itu. Namun, budak itu terus mengejar dengan laju dan bertanya tanpa henti di mana ibunya. Oh, okey. Kiranya macam dia dah start enjin kereta, dia bawa kereta dah. Mungkin budak tu sambil lari tau. Di mana ibu saya? Macam tu. Banyak kali. Lepas tu, kemudian sebuah kereta polis peronda pun muncul lalu mengekori kereta lelaki itu. Ketika itulah hantu budak sesat cari ibu itu menghilangkan diri. Lelaki ketakutan dari Kuala Lumpur itu pun menceritakan semuanya kepada pegawai polis. Pegawai polis memberitahu dia yang daripada Kuala Lumpur tu, dia cerita dekat Pak Gad ataupun polis. Dia ceritalah
dia ceritalah dekat polis tu yang ada budak tanya apa semua. Lepas tu polis tu habaq. Suatu ketika dahulu ada kemalangan berlaku di sini. Kemalangan itu berlaku dipercayai kerana penumpang di dalam kereta itu tidak memakai tali pinggang kereta keselamatan semasa memandu. Dalam kemalangan itu, ibu kepada budak itu telah tercampak keluar dari kereta, manakala budak itu kekal di dalam kereta. Disebabkan hal itu, budak itu pun merayau-rayau mencari ibunya sehingga kini. Oh, saya tak pasti budak tu sama ada hantu ataupun manusia. Sebab iyalah dia tak abak pun budak hantu ke, budak apa ke, budak itu ke. Okey, lepas tu kita sambung. Ada orang, ni perenggan yang terakhir sekali. Ada orang kata semasa kemalangan itu berlaku, budak itu duduk di bahagian depan manakala ibunya sebagai pemandu. Dalam kemalangan itu, cermin pecah dan masuk dan kaca menusuk ke mata budak itu. Oh, budak tu mati lah, jangan hantu lah kan. Okey, saya buat lagi satu je. Yang saya kata part 2 tu saya nak, ni yang nombor 1. Saya nak baca nombor 2. Untuk esok ataupun lusa ataupun bila-bila saya akan baca lagi. Sekejap je saya nak cari. Okey guys, yang kedua saya dah jumpa ni. Okey, yang kedua, misteri Volkswagen kuning. Yang kereta kuning macam Mr. Bean tu. Okey. Yang ni, hantu Volkswagen kuning ini dipercayai mula mengganggu kenderaan di lebuh raya Karak sejak tahun 1956 lagi. Ya Allah, zaman P. Ramlee berlakon tu. Saya kali ni saya tak terangkan, nanti akhir-akhir baru saya terangkan kot. Tetapi lebuh raya utara selatan dibina merentasi kawasan yang dinamakan Jelapang. Sejak itulah hantu Volkswagen kuning semakin ketara muncul dengan mengganggu kenderaan yang lalu lalang di situ. Puncanya dipercayai bermula dari sebuah kisah seorang isteri curang yang telah membunuh suaminya dengan kejam dan kemudian merampas kereta Volkswagen kuning milik suaminya. Okey. Dalam ni dia dah cerita sepasang suami isteri ni bergaduh. Lepas tu isteri tu dia rampas kereta tu daripada suaminya. Bukan macam rampas yang tarik apa semua tu, dia macam mungkin dia bagi kereta tu accident, dia bagi suami dia meninggal dulu. Lepas tu dia ambil kereta tu kat dia. Okey, lepas tu si suami mati sambil menyimpan rasa dendam yang kembara itu untuk memiliki semula Volkswagen kuning itu. Kenyataannya, jika benar hantu Volkswagen kuning ini wujud dan pernah dilihat orang, maka itu adalah jin keturunan iblis yang bergelar Jembalang. Oh my god. Bukan si suami malang yang mati dibunuh kejam. Volkswagen ini akan muncul secara tiba-tiba, dan jika ada pemandu memotong kereta itu, ia akan berada di hadapan secara mengejut. Dipercayai kemalangan berlaku disebabkan gangguan Volkswagen kuning. Oh, okey.